ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر تنفرج به القراب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan bagi kita untuk hidup pada hari ini. Syukur pada Allah dalam keadaan Allah Ta'ala dah ambil nyawa ramai daripada kalangan rakan-rakan kita, jiran tetangga kita, tapi kita masih lagi diberikan umur setakat hari ini. Moga-moga kita gunakan, manfaatkan sebaik mungkin pada perkara yang Allah Ta'ala suka, bukan pada perkara yang Allah Ta'ala murka, insyaAllah. Baik, hari ini membicarakan tentang dosa yang ke-48, gambar dan patung. Gambar ni dia ada khilaf, patung tak ada khilaf, kan? Patungnya macam mana? Kita tengok perbicaraan dia bagaimana. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya mereka yang menyakiti Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti Allah Ta'ala akan melaknat mereka di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala menyediakan baginya siksaan yang pedih. Surah Al-Ahzab ayat 57. Ini maknanya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lebih-lebih lagi kalau benda tu ada unsur-unsur mensyirikkan Allah, kan? Satu, patung dia ada dua perkara. Pertama, sebab bukan kerana niat mensyirikkan, tapi niat semata-mata menjadi perhiasan, kan? Adapun gambar, ada khilaf di situ. Setengah menyatakan tak boleh gambar penuh, kan? Kat kaki tu potong, umpama contohnya lah, dan setengah menyatakan tak masalah asalkan bukan benda tu yang timbul berbentuk macam 3D tu, gitu. Ikrimah berkata mereka itu adalah orang yang membuat gambar-gambar. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, alladzina yasna'una as-sur wa yu'adzabuna yawmal qiyamati yuqal lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya mereka yang membuat gambar-gambar nanti akan disiksa pada hari kiamat. Lalu dikatakan pada mereka, hidupkanlah apa-apa yang kamu cipta. Sebenarnya di sini maksudnya apa dia? Patung tu kan, patung, kan? Baik, apakah semua patung tak boleh? Ada yang boleh, anak patung, kan? Anak patung. Tapi janganlah anak patung tu sama saiz dengan kita. Anak patung yang sesuai, yang angkat letak main tanggal tu, tanggal ni dan sebagainya, jahit balik contohnya lah. Kenapa dibenarkan anak patung tu? Untuk melahirkan bagi budak-budak ni kesukaan kepada contoh haiwan, kesukaan pada budak kecil, dia ada sifat ihsan dan sebagainya. Gitulah, ya. Teringat lagi dulu masa zaman-zaman marhaban baru muncul, tuan-tuan, ya, tahun 80-an. Masa tu saya baru darjah 5, darjah 6. Darjah 5, darjah 6, tahun lebih kurang 85, 86 macam tu, ya. Jadi antara tim marhaban yang popular, geng-geng pencen ataupun geng-geng abang-abang askar Taman Seri Gombak, tuan-tuan. Jadi kami ni dijemput, termasuklah saya, budak-budak ni, dan suara latar kat belakang tu, kan? Pergilah marhaban berzanji ni di Damansara, kota Damansara. Masuk terkejut beruk kami. Ada patung rimau besarnya, patung rimau yang dalam dia tu simen tu, kan? Sekarang patung rimau dalam dia kapas tu, fiber tu, macam tu, kan? Sampai dijadikan benda tu perhiasan, itu kan? Sebenarnya tak boleh lah yang macam tu, tak boleh. Malaikat rahmat tak masuk, malaikat maut masuk. Macam tu, kan? Malaikat maut masuk, ya. Bila malaikat rahmat tak masuk, di antara kecenderungan berlaku adalah orang itu sukar untuk melaksanakan benda-benda kesukaan Allah yang sunat-sunat ni, ya. Itu di antaranya lah. Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungi aku, sedang pada rak aku
ditutup dengan kain tirai yang bergambar patung. Maka apabila Rasulullah SAW melihatnya, lalu berubahlah wajah baginda sambil berkata, "Hai Aisyah, manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang menciptakan sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah." Lalu Aisyah berkata, "Kemudian aku memotongnya untuk dijadikan 2 bantal." Maksudnya kat situ dia tak nak benda yang tertayang, kerana mengganggu apa tuan-tuan? Solat Rasulullah SAW. Begitu mengganggu. Ya, situlah kita bila pakai t-shirt jangan ada gambar-gambar yang kat belakang mengganggu orang yang kat belakang, kan? Gambar yang kecil tak apalah, yang besar-besar jangan, boleh mengganggu. Baik, sebab itulah dituntut di dalam perihal solat perbaikan pakaian kita, tu kan. Bila sebut baik-baik tu, benda yang tak mengganggu orang lain dan benda yang juga tidak mengganggu diri kita tu sendiri, ya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu musawwirin fil nari yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun wa yu'adzibuhu fi jahannam." Semua pelukis akan ke neraka. Yakni pelukis tu pengukir, ya. Dijadikan bagi setiap gambar itu satu nyawa, lalu ia mengazab orang itu di dalam neraka Jahannam. Ini hadis ini bukan dibaca secara zahir begitu saja, tetapi ukiran-ukiran yang dibuat tu untuk disembahlah, gitu ya. Adapun setengah-setengah orang dan dia ada taman waterfall, air terjun kat rumah dia, kan? Kadang dia beli patung bangau letak, tak payahlah tak payah, kan? Panggil bangau betul duduk situ, itu tak apa. Ya. Kalau kita nak ambil patung rimau umpama contoh untuk halau monyet, itu tak apa, tu harus sehari, 2 hari, 3 hari je dia lari, lepas tu dia datang balik, dia tahu ini scam. Dia tak bergerak, nyerongin supa je, tak ada ubah-ubah ni, rasa ini kena main dah ni. Lepas tu dia datang selamba je, macam-macam benda yang curi, kan. Itu antara tip-tip yang kita beritahu lah pada kawan-kawan kita. Maknanya rumah dia antaranya dekat Kampung Limau Manis, dekat dengan Sungai Merak tu, kan. Monyet banyak sangat sebelum ni. Dia buat cara macam tu berkesan. Dia jari je Cik Azrul, dia kata. Lepas tu datang balik, adalah barang-barang hilang. Itu ya. Baik, itu bab gambar dan patung. Kita tengok pada keterangan halaman 543. Para ulama dan semua imam mazhab, termasuklah di antaranya Imam Nawawi. Imam Nawawi ni bila dia hujahkan, tak ada orang yang reject, kan, kerana kajiannya luas. Ibn Hajar dan sebagainya bersetuju bahawa yang diharapkan untuk disimpan di rumah bukannya patung, bahkan termasuk segala jenis gambar dan sebagainya, ya. Jika dijadikan tu benda tu perhiasan lah, perhiasan. Allah a'lam. Secara umumnya ulama berselisih pendapat mengenai hukum membuat gambar. Pendapat pertama mengatakan bahawa hukumnya haram kecuali dalam hal darurat, seperti membuat gambar lesen, kad pengenalan dan umpamanya, kan. Tapi tuan-tuan, yang terkininya harus, dan asalkan bukan kerana disembah, dihormati dan sebagainya. Betul kan, kita ambil gambar ahli ulama, letak kat rumah kita, supaya kita kenang jasa dia mengarang kitab, memimpin manusia ni pada jalan Allah. Kadang ada gambar perkahwinan kita, kita letak dalam bilik kita, kan. Kita letak gambar anak ambil scroll di universiti dan sebagainya, kan. Menzahirkan kegembiraan kita, kenang mana dah Kak Long aku ni, contohnya lah, kan. Itu begitu. Mereka yang mengharapkan gambar ini adalah berdalilkan satu hadis daripada Ibnu Abbas bahawa Abu Talha, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersama dalam peperangan Badar, memberitahu kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar yang dimaksudkan adalah gambar yang menyerupai makhluk bernyawa. Ya. Lebih lagi gambar tu gambar haiwannya, gambar orang tu semata-mata untuk kenangan, tidaklah menjadi masalah, gitu ya. Baik, kita pergi kepada dosa yang ke-49 sebelah dia.
menampar pipi sambil meretap ketika ditimpa musibah. Musibah ni banyak, macam-macam musibah. Anak meninggal dunia, kemalangan, musibah. Baru-baru ni isteri meninggal dalam kereta tersepit. Isteri beritahu suami, abang keluar dulu, kan? Sampailah kereta tu terbakar, tak sempat dia nak selamatkan isteri dia. Meraung dia dekat tepi jalan tu, abang takkan tinggalkan kamu, abang takkan tinggalkan saya, abang takkan tinggalkan saya. Subhanallah. Kalau kena kat kita, kita tahu macam mana, tuan-tuan. Boleh jadi keadaan macam tu juga kalau berlaku kat kita pun, itu kan. Tapi dia sabar, memang dia sabarlah. Kalau orang yang tak sabar, dia buat macam mana, tuan-tuan? Tanpa pipi, koyak baju dan sebagainya. Orang-orang jahiliah. Sebab tu zaman dulu, zaman awal Islam, baginda Rasulullah SAW melarang kaum wanita mendatangi tanah perkuburan pada hari pengkebumian tu. Ya, sebab apa? Melampau-lampau dia punya teriakan tu. Teriakan, merintih dan sebagainya, itu yang dilarang. Setelah mana mereka dah faham, diajar dengan disiplin dan adabnya mendatangi tanah perkuburan, barulah diizinkan pula. Sebab tu kalau kita tengok hadis, tuan-tuan, dia ada hadis yang awal dan ada hadis yang kemudian, kan? Ada nasih mansuhnya. Ayat Al-Quran pun ada, kan? Ada dalam hukum itu, kemudian dimasukkan oleh hukum yang lain pula. Begitu keadaannya. Sebab itu ada berbeza-beza pandangan dan sebagainya, terbit daripada situ. Dalam kitab Sahih Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek sakunya dan menyerukan ajakan jahiliyah. Itu cara orang kafir. Kalau orang India, bila ada kematian, memang dia menangis pada hari itu. Tapi bila dah sampai ramai orang dan sampai Tok Sami dia, dia ada isyarat untuk menangis beramai-ramai. Tuan-tuan ya, ini pengalaman yang anda tengok di hospital Sedang. Bila mana menguruskan kematian seorang pelajar Universiti Tenaga Nasional, di luar tu ada seorang budak kecil lah, umur dalam setahun lebih, meninggal. Datanglah sedang mara dia pun semua dekat dengan bahagian forensik, tempat menunggu tu. Dia datang ramai-ramai dan dia menangis beramai-ramai. Oh, macam tu gaya rupa-rupanya. Kalau Cina pula, dia tak adalah macam tu bunyinya, kan? Dia menangis, kemudian 2-3 hari dia tahu ubat, tak nak bagi rosak, tak nak bagi berbau. 2-3 hari dia berkeliling pusing dekat mayat tu, pakai baju kain kuning, kan? Kain kuning. Kalian tengok, tuan-tuan. Nah, bahkan ada juga kadang-kadang budak Melayu kita ambil upah pakai kain kuning tu pun ada juga rupanya. Itu tak boleh. Itu tak boleh, kan? Haram tu. Benda yang berkaitan dengan spiritual dia tak boleh. Amalan agama dia tu tak boleh. Tapi kalau nak ambil upah gali kubur dia, boleh. Mandikan dia, boleh. Kafankan dia, boleh. Itu ambil upah pengurusan mayat, boleh. Tak masalah, kan? Cuma jangan ada yang upacara keagamaan tu. Itu dia saja. Baik. Dalam riwayat yang lain, Abu Musa Al-Ash'ari bahawa Rasulullah SAW bersabda, dilarang meratap, mencabut atau menarik rambut dan yang merobek-robek pakaiannya ketika ditimpa musibah. Faedah dia, tuan-tuan, apabila kita sabar, kita redha dengan kematian ahli keluarga, adik-beradik, tak kira dah, kan? Allah Ta'ala ganjarkan bagi orang yang kematian anaknya ini nanti di akhirat, yang lebih-lebih kadang yang mati itu anak kecil, kan? Tragis, tuan-tuan. Ada mati lemas, mati kemalangan dan sebagainya tu. Apabila sabarnya si ibu, si ayah, contoh, kan? Di akhirat kelak, si anak kecil ni nanti dia akan bakal menjadi ahli syurga. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk, dan malaikat perintahkan silakan masuk. Dia kata kami tidak akan masuk melainkan kami bawa ibu bapa kami sendiri. Dan apa kata malaikat? Kamu orang yang tidak dihisap, sedangkan mereka orang yang dihisap, kerana kehidupan mereka selepas mukallaf tu ada hukum-hukum yang ditimpakan di atas bahu mereka, kewajipan sekian, solat, puasa dan sebagainya. Kamu tak termasuk dalam tu, maka kamu tak dihisap, masuklah.
Tidak, aku tidak akan masuk kecuali aku bersama dengan mereka baru aku masuk. Kan? Lalu kemudian dia berteriak. Anak-anak kecil ni dia akan berteriak dengan satu teriakan yang dahsyat. Kan? Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, apa tu? Allah Ta'ala bertanya tu bukan Allah Ta'ala nak tahu, sahaja tanya. Wahal Allah Ta'ala tahu sangat. Nah, gitu tuan-tuan ya. Baik. Lalu diberitakanlah oleh para malaikat, kan? Ya Allah, mereka inilah orang-orang yang dimatikan ketika kecilnya dulu, dan ibu bapa mereka redha dengan ujian tersebut. Kemudian Allah Ta'ala kata, masukkanlah mereka bersama-sama dengan mak ayah mereka, dan kerahkan untuk mereka mencari mak bapak. Jadi asalkan jangan ada mak bapak melakukan hal yang syirik, maka yang itu tertahanlah. Tertahanlah. Begitu. Baik. Para ulama sepakat mengenai keharamannya orang-orang yang melampau ketika mana ditimpa musibah ni, termasuklah juga menarik rambut. Kita sini kat Malaysia kita tak jumpa yang macam ni tuan-tuan, tapi negara Arab benda ni selalu berlaku. Ya, di mana-mana lah. Menampar-nampar pipi serta mencakar muka wajah mereka, menyebut-nyebut adanya kecelakaan diri dan yang menyatakan kesedihan bagi dirinya. Kadang apabila kita urus jenazah pun ada benda-benda macam ni juga, ada juga berlaku tuan-tuan. Ya, bila si mak nak mandikan sama si anak, kita pun kata payah ni. Si bapa dia ada dah, kawan-kawan kita pun ada dah 2-3 orang je tu. Kemudian kita beritahu makcik, kat luar tu ramai orang ziarah tu. Dia orang datang ziarah bukan datang ziarah saja, adalah nak bagi sikit, kan, sabar hati ke apa benda ke, kan, sebagai tanda sama-sama bersedih dengan kematian anak makcik ni. Pergi lagi ya. Dia dengar tu dia pergi ya. Kau senang gitu. Kalau tak, tuan-tuan merintih dia. Sampai-sampai dia mandikan anak dia tu, dia merintih sekali. Gitu kan. Mak halalkan susu mak semua depan kita ni. Kan? Payah tu. Payah gitu. Hukum mandikan jenazah ni tuan-tuan, bila berlaku kematian itu lelaki, maka ketetapan dia lelaki yang kena buat. Kalau si fulan ni katakanlah abang long, jadi adik-adik lelaki dia, kalau ada ayah dia lagi, silakan buat. Kalau tak mahir, barulah pergi kepada jawatan kuasa masjid, surau dan sebagainya. Itu ya. Baik. Kalau kematian tu berlaku si ayah, maka anak-anak lelakinya dan adik-beradik si ayah, contohnya lah, belum lagi isteri, belum lagi anak-anak perempuan dia, belum. Kan? Kalau dah tak ada orang lain, barulah isteri dan anak-anak perempuan dia. Isteri afdal mandikan suami, tapi dengan syarat-syarat tadilah. Dan jika sekiranya tak ada orang lain dah, barulah. Itu keadaannya. Ya. Baik. Ummu Atiyah menyatakan bahawa Rasulullah SAW membimbing kami ketika mengucapkan bai'ah. Bai'ah ni janji setia, sumpah setia, agar kami tidak meratap ketika ditimpa musibah, sebab pahalanya besar tuan-tuan. Apabila meratap, seolah-olah orang yang protes dengan kehendak Allah. Iradat hakiki. Kita ada iradat juga juz'i. Iradat juz'i, kehendak makhluk itu tak boleh berlepas diri daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, yang mutlak. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ta'nu fin nasabi wan nayahatu 'ala al-mayyit." Dua perkara yang menjadi kebiasaan bagi manusia, yang mana apabila kedua-duanya itu ada pada mereka, maka jadi kufurlah, akan kufurlah mereka, iaitu mencela keturunan orang lain dan meratapi kematian. Ya, ini dicela, lagi dicela tuan-tuan apabila dia protes tak puas hati itu, lalu dia bunuh diri. Kan? Itu lagi dicela oleh Allah. Mati itu mati kufur, mati dalam keadaan maksiat. Dia bukan mati kafir. Kan? Dia hanya dimandikan, dia dikafankan, dia disolatkan, tapi ditanam di tanah perkuburan luar daripada tanah perkuburan Islam. Ini yang diamalkan oleh Saudi sana tuan-tuan.
Kita kat Malaysia bunuh diri ke tak bunuh diri ke, tanam selagi mana dia orang Islam, tanam dalam kawasan perkuburan yang sama. Kita tak tanam luar, betul tak? Kan? Kerana apa? Menjaga maruah ahli keluarga. Dan menjaga maruah ahli keluarga, malu ahli keluarga. Kan? Apabila berlaku kematian tu, kes bunuh diri. Kan? Pernah anda ceritakan sebelum ni, si suami beritahu kepada si isteri dalam rombongan ramai umrah tu, beritahu depan Kaabah ni, kan? Dia bawa madu dia sekali, baru tahu kata suami dia ada seorang lagi, kan? Lalu dalam masa 2-3 hari itulah dia ibadat umrah tu sendirian. Dia tak nak bersama dengan suami dia. Lepas tu pergilah dengan kekasih hati yang baru tu. Macam tu tuan-tuan. Sa'ilah dengan dia, jangan sa'i dengan saya. Tawaflah dengan dia, jangan tawaf dengan saya. Kan? 3-4 hari dia jauhkan diri. Lepas tu tahu-tahu pengawal keselamatan hotel beritahu ada mayat di belakang hotel. Kan? Rupanya si fulan tadi terjun daripada tingkat 4, meninggal kat sana tuan-tuan masa tengah buat ibadah umrah, bunuh diri. Allahu Akbar. Sabarlah, sabar. Jangan melampau. Lihatlah sesuatu yang berlaku depan mata kita, kehendak Allah satu. Bila kita tengok tu dengan kehendak Allah, maknanya kita tengok dengan mata hati, bukan kita tengok dengan mata kepala. Ya, tengok dengan mata kepala saja, maka nafsu akan kuasai kita. Tapi kalau kita tengok dengan mata hati, tengoklah dengan pandangan iman, kita akan redha, sabar dan berusaha untuk lebih baik. Begitu caranya. Berusaha untuk lebih baik. Rasulullah SAW mengutuk wanita yang meratap-ratap dan yang memperdengarkan ratapan itu ketika mendapat musibah. Itu ya. Hadis ni ada dhaif, boleh dipakai untuk kita raikan sebagai peringatan untuk diri kita. Dan kemudian daripada Abu Burdah bahawa Abu Musa al-Ash'ari sakit hingga pingsan di atas ribaan isteri. Sakit kuat tu kalau macam tu. Wanita itu kemudiannya menangis sambil merintih-rintih, sedangkan Abu Musa tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, maknanya ketika itu dia sakit, dia tak mampu nak apa di ribaan isteri dia tu. Maka setelah sedar, ia mengatakan, aku tidak mahu bertanggungjawab tentang apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meratap, mencakar-cakar rambut dan merobek-robek pada pakaian mereka. Begitu kan? Banyaklah huraian-huraian dia tentang perkara yang ni. Jadi apabila kita ni ditimpa musibah macam-macam benda, kan? Kereta kena rompak, kena curi dan sebagainya, banyaklah. Anjuran bersabar. Ratapan yang dapat menyebabkan terjadinya siksa dan kutukan daripada Allah tu hanyalah ratapan yang dapat mendatangkan kedukaan dan menghilangkan kesabaran. Jika direnungkan, Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk bersabar dan menahan marah dalam menghadapi segala musibah. Ya, kadang kita marah, contoh kita berlaku kemalangan jalan raya, kita marah pada orang yang menyebabkan punca kepada kemalangan tu. Betul? Betul. Tapi marah tu jangan melampau. Antara tanda melampau, dia punya jerit tu, macam nak pecah, nak tekak. Lagi tanda melampau, dipukulnya pula orang tu, sepak terajang pula keretanya, umpama contohnya lah. Marah, kontrol, kawal suara dia tu, kawal. Jangan melampau sangat. Dan malu kita dengan orang, malu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada orang tu sengaja ataupun tak sengaja. Ghalibnya tak sengaja lah. Tapi kalau yang jenis sengaja ni, bawa laju, kan? Dalam keadaan hujan dan sebagainya tu, selamba je pesik dan seumpamanya. Kebanyakan kes-kes yang macam tu budak-budak muda je. Budak-budak muda. Ya. Baik. Atta telah memetik kata-kata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan mengenai maksud ayat tadi, sesungguhnya aku yakni Allah sentiasa bersama kamu, membantu kamu dan tidak akan mensia-siakan kamu selagi mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Terus
tinggallah topik itu. Menghiburkan orang yang susah, halaman 559 ni, maknanya menenangkan orang yang ditimpa musibah. Hukumnya sunat. Sebab tu kita datang berziarah, contohnya lah kan, kalau orang tu di hospital ke di rumah makan sekalipun, kita bawa buah tangan, kerana buah tangan ni menggembirakan orang. Contohnya, baik, katakanlah dalam situasi yang lain, kita datang berziarah di rumah orang ni, kita bawa juadah sikit yang kita masak ke, yang kita beli ke, walaupun namanya buah-buahan sekalipun. Kan, katakanlah tuan rumah kata dia pun banyak buah kat rumah kan, tak payahlah, jangan silap cara tu. Terima, supaya apa? Hasil pahala daripada orang yang nak bagi tu dapat pahala hari tu juga, kan? Walaupun buah yang dibeli tu kita ada dah berlambak dalam peti ais, contohnya lah, tak makan-makan lagi. Walaupun katakanlah yang dia warnanya tu rendang, kita pun masak rendang juga pagi raya, kan? Orang bagi, terima. Dan sunat satu lagi ialah makan bersama dengan dia apa yang dia bawa tu makan, menzahirkan kegembiraan. Yang kau bagi ni aku simpan dah bagi yang aku punya kekeluargan. Dia sebenarnya diraikan tu, tunjukkan dia punya kesukaan dia tu depan orang yang bagi. Macam tu lah. Contohnya, kadang-kadang ada orang hadiahkan apa, pakaian, tiba-tiba wish besar gila tu, aku saiz XL je, 3 XL baginya, contohnya lah kan. Kita terima dulu, dan kita tak boleh nak pakai kan, tak sesuai, hadiahkan pula pada orang lain, kan, supaya hasil pahala sebulan ni tadi. Setiap kali orang tu pakai, ataupun katakanlah kita yang pakai, dia dapat pahala. Itu saya banyak ruang sebenarnya atas dunia ni benda yang dapat pahala. Termasuklah ni menghiburkan orang yang susah, yakni dengan mengucapkan takziah. Takziah ni setengah ulama kata berapa hari? 3 hari. 3 hari. Ada yang bertanya, kalau berlaku kematian tu berapa lama tempoh kita boleh solat jenazah bagi orang yang tak sempat semasa hari kematian tu, kan? Esok lusa tu kemudian baru tahu, contoh, ataupun dia berada pada kedudukan yang jauh, tak boleh nak datang, terhalang dan seumpamanya tu, kan? Setengah ulama menyatakan 3 hari tu, setengah menyatakan selagi mana tubuhnya belum reput sepenuhnya, kan? Kebanyakannya menyebut 7 hari. 7 hari. Biasanya dah 7 hari tu tuan-tuan, dah mula nampak tulang lah. Itu ya. Ada satu benda yang pelik lah tuan-tuan ya. Sahabat kami uruskan jenazah wanita, sahabat saya Ustazah Masyitah, isteri kepada PU Meriko, pencetus ummah Meriko. Meriko ni orang Aceh, waktu nama dia. Kau ni Aceh ke Brazil ke Sepanyol? Nama Meriko. Itu tak apalah, tak masalah pun. Baik, isterinya adalah sukarelawan urus jenazah, yang NGO lah, sambil mengajar khusus jenazah sana sini dan sebagainya, dan mengajar kitab. Dia juga menguruskan jenazah-jenazah yang tidak dituntut, tuan-tuan ya. Yang ada dalam hospital-hospital kita ada sehingga dah lebih kurang hampir 30 tahun. Ini biasanya daripada jenazah foreigner, kan? Masalah sebab kenapa dia simpan begitu lama? Sebab ada kes-kes sebelum ni berlaku tuntutan balik daripada pihak keluarga si mati tu, kan? Jadi banyak benda yang mesi-mesi ni mengganggu, kan? Pihak-pihak yang tertentu di dalam hospital lalu disimpanlah. Itu keadaan dia, ya? Antara kisah menarik Ustazah Masyitah tadi ialah satu hari dia bersama dengan partner dia, Kak Wan Fatimah ke apa nama dia, Wan Fauziah. Baik, Kak Wan ni suka ambil gambar yang ketika mana proses tu dilakukan, proses mandi, kafan, solat tu lah, yang dia ambil gambar, simpan, compile untuk rekod khidmat dia orang lah, gitu kan. Jadi pada satu hari itu, selepas selesai mandi, kafan, solat dan ke bumi tu, dia orang pun balik lah. Kak Wan ni send WhatsApp gambar si mati tu, yang mana ketika diuruskan, mukanya sebelah ada daging, sebelah lagi dah nampak tulang terus, kan? Tetapi setelah 3-4 hari tu barulah sempat Ustazah tengok WhatsApp tu, ya.
Tengok-tengok, kenapa gambar ni penuh, muka dia penuh, sedangkan masa dimandikan mukanya sebahagian saja ada, sebahagian lagi terkorak, nampak lah ni kan, siap senyum lagi dalam gambar yang diterima tu. Itulah kawan, bukan ke masa kita buat lain, dalam gambar ni lain. Itu dah Ustazah nak beritahu kan. Dia sibuk sikit tu, yang lambat dia tengok WhatsApp tu, tengok-tengok, lainnya. Kenapa jadi macam tu? Rupanya yang diuruskan tu jenazah OKU yang tidak dituntut, tuan-tuan. Yang pihak hospital arahkan dia orang untuk selesaikan. Jenazah OKU, tak tahulah OKU akal ke dan sebagainya, Allah alam. Sepastinya Allah alam, tak ada beritahu. Tapi nak tunjuk kata benda yang mencari adat lah berlaku kan. Mungkin zahirnya dia nak beritahu, terima kasih tolong uruskan saya setelah saya hampir 3 tahun disimpan. Tuan-tuan ya, tu kes macam tu. Ada kes yang lain daripada tahun 80-an, tersimpan lah lebih kurang 30 tahun lebih, tuan-tuan ya. Yang ni di hospital mana saya tak pasti. Bayi-bayi yang dibuang, yang ada dalam tabung uji dan sebagainya tu, yang ada chemical dan sebagainya tu, hinggalah pihak hospital menerima gangguan yang pelik-pelik kan. Biasa tu tuan-tuan, stretcher bergerak sendiri ke hulu kilir depan meja pendaftaran. Kena kat kita tobat lama, trauma seminggu, demam malaria. Okey. Di antaranya adalah ketua pengarah hospital beritahu pada sahabat kami untuk uruskan bayi seramai 8 orang yang dah tersimpan lama, yang dalam tabung uji tu ataupun yang dalam freezer. Daripada besar ni jadi kecut besar ni, dia akan mengecut dan berubah warna lah. Apa yang berlaku tuan-tuan semasa COVID banyak-banyak hari tu, dan semakin reda, di katil-katil ICU standard lah, orang mesti atas katil, bukan bawah katil. Tapi yang berlaku semua sekali duduk bawah katil. Siapa yang angkat? Mustahil nurse, pembantu hospital, mustahil takkan dibuat kerja ni kan. Jinnya kerja pada pandangan kita lah. Hakikatnya Allah Ta'ala punya isyarat kan, buat apa kamu simpan lagi itu jenazah baby tu, selesaikan kan. Beritahu pada sahabat kami, selesaikan hari itu juga, terus tak ada dah masalah tu, settle dah terus, tuan-tuan ya. Baik, bila kita tengok ada antara contoh-contoh kes yang Allah Ta'ala datangkan. Contoh baru ni, seorang tentera, dia terbabas kerana dia ternampak kelibat melintas kan. Ada makhluk melintas, makhluk yang antara nampak dengan tak nampak ni, macam kabus bergerak macam tu kan, berlari. Rupanya jadi dia orang terbabas tu, datanglah polis buat siasatan dan sebagainya. Rupanya tempat terbabas tu jumpa ada mayat yang dah beberapa hari meninggal. Rupanya Allah Ta'ala hantar isyarat kelibat tu supaya berlakulah kemalangan ni, dan jumpalah si mati tu rupanya. Gitu tuan-tuan ya. Subhanallah, benda pelik-pelik. Baik, kembali pada menghiburkan orang yang susah, daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Nabi SAW baginda bersabda, man azza sakla kusya burdan fil jannah. Sesiapa mentakziah, memberi ucapan takziah, yakni juga mengunjungi orang yang terkena musibah, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang menerima musibah tu gembirakan dia. Ucap takziah tu antara benda yang menggembirakan dia lah jangan selepas daripada 3 hari tu kita ucap takziah lagi, dia baru nak lupa kenangan yang pahit tu sebab tu ada tata cara dia. Kemudian daripada Abu Barzah, daripada Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, anak dia radhiyallahu anha, sesiapa yang memberi ucapan takziah atas orang yang kematian anak, maka orang yang mengucapkan itu akan diberi pakaian baju bulu dari syurga. Ada diberikan pakaian banyak perkara rupanya yang kita buat ni, benda kecil-kecil tapi ganjaran dia besar tuan-tuan. Ini syarat tuan-tuan. Solat sunat duha, solat sunat fajar, solat sunat apa pun nampak kecil simple je, 5 minit settle, tapi ganjarannya besar. Solat fardu lagilah besar
Kenapa saya kata solat fardu itu besar? Kerana harus bagi Allah Ta'ala mengazabkan seorang hamba yang meninggalkan solat fardu dengan sengaja. Siksaannya 80 tahun. Siksaannya 80 tahun akhirat itu, yang mana sehari di negeri akhirat 1000 tahun dunia. Maka kiraannya bagaimana tuan-tuan? 1 tahun 365 hari kali 80 kali 1000. Jawapan dia 29.200.000 hari. Dengan satu solat yang wajib yang kita tinggalkan dengan sengaja. Taubat betul. Jangan lupa wajib ganti. Bahkan wajib segera. So ada 3 benda yang wajib. Pertama, wajib taubat. Kedua, wajib qada. Yang ketiga, wajib segera qada. 3. Adapun solat yang fardu yang ditinggalkan dalam keadaan tidak sengaja, terlupa contoh, atau tertidur contoh, wajib, ya tetap wajib untuk kita qada. Wajib taubat, ya wajib untuk kita bertaubat, tetapi tidak diwajibkan segera menggantikannya. Yang sengaja wajib segera digantikan. Yang tak sengaja ni tak wajib segera, tetapi afdal kalau disegerakan gantinya solat itu. Kerana apa? Para ulama sufi berpesan, hutang kita dengan Allah ni walaupun tak wajib segera, tapi apakah kita tahu bahawa kita sempat mengqadanya tu? Tak tahu. Oleh kerana tak tahu, buatlah, supaya nanti jangan ada hutang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih utama, kita jaga hubungan kita dengan Allah. Tak dinafikan hubungan dengan manusia, kita kena jaga juga. Itu keadaan dia. Baik. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, "Hai Fatimah, kenapakah kamu keluar dari rumah?" Fatimah menjawab, "Aku baru menziarahi sebuah keluarga, lalu aku mengucapkan takziah serta menghiburkan ahlinya." Ni dalil-dalil di antaranya lah. Dia tak nyatakan huraiannya di sini. Harus untuk kita pergi ziarah. Kalau orang tu dalam keadaan, umpama contoh si wanita ini period, dia minta izin dengan suami untuk pergi ziarah, minta izin dululah, sebab benda tu bukan benda wajib, silakanlah pergi ziarah tu, ucapkan takziah. Lebih cantik lagi, hantar sumbangan sikit. Sebab tu orang kita popular dia letak jak, cover lah dengan kain, jangan jak clear transparent macam tu. Untuk apa tuan-tuan letak jak tu? Untuk orang bagi sumbangan, dengan duit sumbangan tu lah untuk keluarga si mati, nak buat tahlil ke, dia nak buat untuk makan dia pada hari tu ke, umpama contoh. Tak ramai orang kita, jiran dia ada yang meninggal, orang kita ni masak dari pagi, tengah hari, petang, malam, hantar kat rumah sebelah hari. Jarang jumpa. Jadi dia buat cara yang mudah, dia bagi duit. Segalanya lah. Itu sunat mengembirakan dia orang, mengembirakan dia. Baik. Seterusnya tuan-tuan, apabila berlakunya kematian, kita tengok, kita analisa dulu. Yang berlaku si mati ni siapa? Kalau yang berlaku si mati ni seorang ayah, ada anak-anak yang kecil, dan seorang isteri, dan kehidupan yang sederhana. Tiba-tiba malam tu nak buat juga kenduri tahlil. Bagi orang yang namanya jawatan masjid surau ni, dia kena peka benda ni. Apa dia tuan-tuan? Khawatir daripada duit tahlil yang dia buat tu, makan-makan dan sebagainya tu, ada hak duit anak yatim yang ditinggalkan tu. Sebab anak-anak dia kecil lagi. Berbeza dengan si mati ni seorang ayah, anaknya semua dah besar panjang bekerja dah, berkemungkinan besar sakaan baiknya, sakaan kuatnya, datang duit tu daripada duit anak-anak, bukan duit bapak tu. Macam tu tuan-tuan ya. Sebab adalah pengalaman di antaranya sebelum ni, nak juga dia buat di rumah dia tu, tak perlu. Jadi yang sebaiknya buat di masjid. AJK katakanlah kalau malam tu ada kuliah, carry on kuliah tu, selepas isyak sambung dengan tahlil. Tahlil ringkas pun tak apa dah. Jemput ahli waris
tuan rumah tu untuk hadir sama, makan sama, kecuali isterinya. Dia tak boleh keluar sebab dah bermula, gitu kan. Jadi masakan yang ada buat untuk majlis tu, jangan lupa kirim sekali hantar ke rumah tu. Oh, ini cantik, ini yang paling bagus, tuan-tuan ya. So bezakan situasi tu. Satu lagi, anak-anak masih kecil yang perlu ditanggung, yang mana daripada duit si ayah tu adalah harta faraid. Tiba-tiba masuk dalam perut kita, alamak, itu kan. Jadi khawatir ada yang haram kat situ, kena pada diri kita. Yang satu lagi situasi, kalau kita yakin anak-anaknya semua dah besar, semua dah, bukan daripada duit si bapa ni, gitu ya. Baik. Seorang mukmin yang menghiburkan saudaranya, sahabatnya yang sedang ditimpa bencana musibah kematian, maka dia diberikan pakaian oleh Allah berupa hiasan kemuliaan pada hari kiamat. Di antaranya tadi pakaian bulu katanya, yang ni pakaian yang lain pula, kan? Banyak hadis-hadis dia. Ketahuilah, semoga kita diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, bahawa takziah disunnahkan ketika ia mengandungi amal ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Betul-betullah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Datang ziarah tu, takwa tu tanda dia mengerjakan kebaikan kepada ahli waris keluarga si mati tu. Kalau wanita yang datang tu dalam keadaan dia suci, kan, maka datang berziarah tu, solatlah jenazah sekali. Jangan hanya semata-mata datang ziarah, pahala besar dah, tapi bila dia solat jenazah pula, dia dapat satu qiraat sebesar gunung Uhud pahalanya, itu kan. Jadi si suami kalau mengizinkan si isteri tu, beritahu dia, awak datang ziarah tu bawa dah duit sikit, ambil dalam duit simpanan kita contohnya lah, letaklah RM50 contoh, kita terus bagi advice terus, kan. Dan awak prepare lah diri tu, siap dengan kain telekung terus. Nanti pergi-pergi bukan semata-mata ziarah, bukan semata-mata kita bagi sedekah, kita solat jenazah pula di belakang, kan, dapat pahala yang besar. Suami yang pesan ni pun, suami pun dapat pahala. Katakanlah si suami bekerja, kan, isteri kat rumah, berlaku hal yang sedemikian, dapat ganjaran tu. Di akhirat, tuan-tuan, kita tak tahu mana satu amalan yang paling besar Allah tak ada pandang, tetapi amalan yang nampak kecil-kecil ni juga antara pemberat kepada amal kebajikan kita di dunia, gitu. Jadi jangan dipandang enteng benda yang kecil, sebab besar punya di akhirat. Kita nak sangat benda-benda yang kecil ni supaya amal ibadat kita lebih berat berbanding kejahatan yang kita buat. Itu ya. Allahu Akbar. Baik. Mengikut pendapat mazhab Syafi'i, ucapan takziah itu bermula sejak terjadinya kematian hingga 3 hari. Tadi yang Nabi dah kan, setelah dikuburkan. Sebahagian ulama berpendapat bahawa makruh takziah diucapkan selepas melebihi 3 hari. Ini kerana takziah itu adalah untuk menenangkan hati orang yang ditimpa musibah. Secara umumnya hati telah menjadi redha selepas 3 hari dia dah mula boleh menerima, kan? Bila dah 3 bulan lagi lah, 3 tahun lagi lah, tanya pada cik kak tu, kak nak kahwin lagi ada ke? Dia akan jawab macam tu, kan? Tapi jarang orang perempuan bila dia nak kahwin baru, tuan-tuan, kadang dia dah tutup pintu hati dia, kan? Kadang-kadang dia ada juga kes yang dia terima seorang suami yang baru, tapi dia tak merelakan tubuh dia untuk suami dia yang baru, sebab dia dah ingat yang lama. Ini jadi masalah. Banyak kes yang macam ni, dia akan bercerai lah, suami tu akan ceraikan dia, gitu. Yang lepas tu lepaslah. Baik. Manakala Abu Al-Abbas daripada kalangan sahabat kami menyatakan tak mengapa takziah diucapkan melebihi 3 hari, bahkan ia tidak terikat dengan waktu, kata begitu. Imam Nawawi pula berpendapat lebih baik iaitu tidak melakukan takziah setelah lebih 3 hari. Gitulah, ya. Kecuali dalam 2 perkara. Pertama, jika orang yang akan ditakziah itu tidak ada di rumah ketika jenazah itu dikuburkan, dan bertepatan kembalinya itu melebihi 3 hari, kan? Yang kedua, takziah setelah mayat dikuburkan lebih afdal dari sebelumnya.
Kerana sebelum dikuburkan, keluarga si mati sibuk mempersiapkan pengurusan jenazah tu. Tu tata cara dia lah. Ya, banyaklah ke sini. Ulama juga menghukumkan makruh kita berkumpul dengan keluarga si mati di dalam rumah dengan tujuan mengucapkan takziah, kerana dia akan lebih terasa lah. Ini hukum makruh. Tengok pada situasi lah. Tengok pada situasi. Setengah orang dia suka ramai datang ziarah, kan? Setengah orang dia tertekan dengan ramai sangat orang tu. Tengok situasinya. Diriwayatkan dalam hadis sahih daripada Usamah bin Zaid, dia berkata, salah seorang anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang utusan agar mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan bahawa anaknya meninggal dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada utusan itu, kembalilah kamu kepadanya, kepada Allah, lalu beritahukan bahawa kita semua ini kepunyaan Allah. Dia berhak memberi atau mengambil sesuatu miliknya. Semua perkara telah ditentukan ajalnya di sisinya. Maka perintahkanlah dia untuk bersabar dan mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita ambil faham daripada sini, kan? Kalau kita ucap takziah, kan? Ucapkan juga motivasi pada diri dia. Bersabarlah, kan? Bersabar, dan kita hulurkan bantuan kita. Tanya pada dia, ada tak apa-apa suatu hajat yang boleh saya tolong? InsyaAllah kami akan tolong. Gitu kan? Kami ada hutang 10,000. Oh, itu tak dapat nak tolong. Allah. Tuan-tuan, kita apabila beli kenderaan, ya, dia ada one off insurance, kan? Bayar dia berapa sikit je, tak banyak mana pun, dalam kadar bawah RM500. Tengok pada nilai kereta lah. Kenapa saya beritahu benda ni? Ini ada dalam takaful sebenarnya, ya. Sebab kalau kita beli kenderaan, tiba-tiba baru belilah sebulan dua, berlaku kematian pada diri kita, hutang tu akan tertanggung pada ahli waris. Tapi kalau dengan sebab adanya insurans ni, cover terus. Jadi ahli waris tak tertekan. Sebenarnya kita kalau beli rumah, dia ada insurans nyawa dia, kan? Kenderaan antaranya benda yang perlu. Begitu juga kita khawatir kita ni meninggal, memang si waris menanggung hutangnya. Kita juga tak lepas bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Roh yang nak naik tu sangkut, sebab ada hutang dengan manusia tu, ya. Segerakan bayar hutang kita, kan? Mana-mana yang patut keluarkan, aku ada hutang sekian ni dengan orang. Kalau hutang yang berjadual tu, okey lah, kan? Hutang yang bukan berjadual ni, mana yang mampu boleh keluarkan dah duit daripada KWSP umur 50 ataupun 55 tu, kan? Keluarkan, settle, kan? Sebab kita ni bila-bila masa saja Allah tak nak akan ambil. Imam Nawawi berkata, hadis ini merupakan satu aturan Islam yang baik, mengandungi ajaran agama yang penting, hubungannya dan adabnya sopan santun. Kemudian perlu bersabar atas segala bencana, juga bersabar atas segala kesedihan, kesakitan dan umpamanya. Kalau kena ujian itu atas diri kita, namanya sakit, namanya miskin. Tuan-tuan, di dalam syurga nanti, mereka ni yang menjadi ahli syurga, kenapa dipilih jadi ahli syurga? Kerana sabar dan redha dia. Aku hadiahkan pada hari ini kegembiraan buat kamu, kerana kamu menjadi orang yang redha, hamba aku yang redha dan mengekalkan taat masa atas dunia. Dia orang kamu cerita, tuan-tuan, dan aku redha dengan kemiskinan aku dan aku kekalkan taat. Aku redha dengan ketetapan aku ni perlu, bahkan wajib keluarkan zakat, kan? Daripada hasil usaha yang aku dapat ni, maka Allah Ta'ala bagi benda ni rupanya. Gitu keadaan dia. Kalau kita tengok, kita perhatikan, orang yang awal masuk ke dalam syurga, orang-orang yang miskin. Miskin yang macam mana? Yang taat. Kerana ramai juga miskin tapi tak taat, tak semayang, kan? Ada ramai orang yang kaya semayang. Mana yang lebih baik macam ni? Yang semayang tu dah. Yang kaya tu yang semayang tu, kan? Baik. Jadi katakanlah antara dua, seorang kaya, seorang miskin, dua-dua taat, mana yang lebih besar dapat ganjaran? Yang miskin tu. Betul, kan?
Sebab sabar dia lebih baik. Bahkan orang-orang yang sakit, kenapa didatangkan sakit dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sakit ni jadi dua. Pertama, pengampunan atas dosa yang lepas-lepas sebelum Allah Taala ambil kita dalam keadaan bersih dah. Satu. Yang kedua, bukan semata-mata pengampunan. Jika orang itu orang yang soleh, dia datangkan juga dengan sakit pada dia sebelum mati, kerana Allah Ta'ala nak memberi maqam kedudukan yang tinggi selepas matinya. Gitu. Jadi tuan-tuan, apabila ada orang yang terkena musibah, kawan-kawan hafiz kita, jangan kita pandang yang sudut yang negatif tu. Mesti kau ni banyak dosa kan, Allah Ta'ala datangkan benda ni. Kau ajar tu. Jangan sebut macam tu. Sabarlah, Allah Ta'ala nak bagi pahala. Itu psycho dia. Jangan cakap, ini kau ni mesti banyak dosa ni. Jadi kalau macam tu, orang yang sehat segar bugar tu, dia dalam keadaan tak berdosa ke? Silap. Ada yang segar bugar, lupa diri. Khawatir yang lupa diri ni, Allah Ta'ala sentap sekantung, tak sempat nak buat baik. Namanya taubat. Ya, khawatir. Ramai tuan-tuan di Malaysia kita ni, ada benda yang orang tu nampak baik dan sebagainya, tapi setiap bulan ambil rezeki yang haram. Apa dia? Rasuah ya. Allah Akbar. Senang cerita ginilah tuan-tuan. Anak saya kerja di Putrajaya, bawah Kementerian Pendidikan, walaupun dia kontrak. Kadang-kadang nak buat banner je pun, dia orang yang pakar dalam nak buat poster tu, ini dan sebagainya tu, orang-orang yang deal kan dengan pihak pencetak dan sebagainya ni, banyak dia markup harga. Kalau tak dalam resit, harga 200, wah, benda tu RM80 je, 120 sebabnya. So anak saya didik, 1 sen pun bukan duit kita tak berhak ambil, walau 1 sen pun. Ingat benda tu, kerana mungkin dengan 1 sen yang kita ambil yang bukan hak kita ni, kena bakar tak pasal-pasal dalam neraka Allah. Tanamkan dalam diri dia tu, anak-anak kita tu, kenal syurga, neraka, dosa, pahala. So dia akan kekal benda tu duduk dalam ni. Selagi mana bukan hak aku, hak orang, kena bagi pada hak orang tu, bukan hak aku. Sebab jaminan rezeki, kalau hak kita, sampailah hak kita. Tapi tengok, kena analisa juga, rezeki-rezeki tu tengok siapa yang bagi dan sebagainya tu. Sebab dunia hari ni tak boleh lagi, dosa-dosa ni bertebaran luas, banyak sangat. Itu tuan-tuan. Semoga kita dapat jagalah. Sebab benda ni yang halal dihisap, yang haram diazab. Jadi kita khawatir sekiranya adanya tumbuh daripada darah daging kita tu daripada yang haram, khawatir Allah Ta'ala bakar dulu, dah bersih baru masuk syurga. Gitu kan? Maka banyaklah menangis, banyaklah minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk datangkan kekuatan bagi kita menjadi orang yang kekal taat. Dengan lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lafaz inilah yang Jibril alaihissalam membawa syurga ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syurga yang sekian punya besar tu, tak mampu dia nak bawa seorang, tapi dia jadi mampu dengan kalimah tadi yang diucapkan tu, maka sok dapat. Begitulah juga kita tak mampu nak kekal taat melainkan dengan pertolongan Allah, tak mampu nak menjauhi maksiat yang haram ni kecuali juga dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gantungkan diri kita tu, hati kita tu lekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gitu InsyaAllah akan datang bicara bab yang lain, berbuat buruk pada tindakan yang melampau dan berbuat buruk terhadap orang yang lemah, hamba, isteri, haiwan. Ataupun buat lemah tu bukan pada isteri itu yang buat pada suami. Banyak hari ni tuan-tuan, banyak hari ni suami yang didera. Bukan tak ada, tak popular je. Sebab yang selalu popular isteri yang didera, gitu kan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatik
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما. ولنا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل الكريم.